Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke segmen baru, segmen business management, pengurusan perniagaan. Kita akan ada banyak topik mengenai pengurusan perniagaan yang mana perkara dia satu je, bisnes bagi maju, tetapi pecahan dia banyak, detailing dia banyak. Saya akan terangkan sikit-sikit apa yang ada dalam buku di belakang kita ni. Saya hari ni first kali saya nak cerita berkenaan dengan khidmat pelanggan. Apalah nak konon khidmat pelanggan pula? Bisnes dia dah okey. Sabar bang. Khidmat pelanggan ni penting. Jadi saya akan kongsi dalam masa COVID-19 ini, dia berlaku satu fenomena baru, menyebabkan berlaku satu perkara yang menyebabkan kita boleh turn around, titik perubahan. Dalam business management ada satu topik, nama dia pengurusan perubahan, change management. Change management ni sesuai dibuat masa berlakunya sesuatu krisis, dan masa itulah kita boleh ambil titik untuk berpusing dan berpatah balik ke arah yang lebih baik. Dan masa sekarang ni kita tengah menghadapi kesukaran dalam perniagaan, dagangan kita terhenti, dan masa inilah masa sesuai untuk kita nak memperbaiki khidmat pelanggan, memperbaiki kedudukan bisnes kita untuk lawan kompetitor, untuk lawan kita punya persaingan. Secara umumnya, khidmat pelanggan ni ada beberapa kategori yang berkaitan, yang telah dipecahkan. Saya akan tunjukkan bukti dia. Okey, kita ada yang biasa, khidmat pelanggan saja, customer service. Buku Melayu pun ada banyak yang lebih kurang sama kandungannya. Dan kita ada satu lagi, selepas pada khidmat pelanggan, kita ada pecahan khidmat pelanggan tu supaya lebih canggih. Kita ada managing customer service, managing customer relationship, hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan ni lagi penting. Dia sampai ke call center. Macam mana kita nak kontrol supaya pelanggan tu loyal dengan kita, yakin dengan kita, dan sentiasa datang balik untuk membuat urusan dengan kita dan membeli produk kita. Sekarang ni banyak kita perlu call center. Call center ni nak menampung panggilan, masalah, komplain, dan mengambil order macam dulu. Marin apa? Call. McDonald call. Pizza call. Tapi sekarang perubahan baru, pizza pun dah kurang call. Sekarang Food Panda online, orang lagi senang. Ini dipanggil online customer service. Do it yourself. Pilih barang apa nak, apa barang yang kita perlu, macam mana, apa ingredient yang kita nak, kita boleh pilih apa ramuan dia, apa kurang, apa lebih. Kalau kita pergi McDonald, kita pergi kat kaunter, kita picit itu online, kita boleh bayar online. Kita boleh picit kita nak burger, beef burger, double beef burger. Dah tekan double beef burger, apa yang ada, kita boleh pilih, tak nak sayur, tak nak mayonis. Itu customer service. Customer service online. Kita bayar terus sampai kat kaunter. Nanti nombor panggil, kita ambil pick up. Sama ada kita makan ataupun kita take away. Okey? Jadi saya akan cerita secara general dulu semua topik ni, supaya kita tahu yang customer service ni sangat penting untuk mendapatkan customer baru, memuaskan hati pelanggan, mengurangkan komplain, mengajar kaki tangan kita supaya ikut teknik khidmat pelanggan, supaya pelanggan kita tak lari. Dalam customer service ni, pertama sekali is retain customer. Mendapat customer tu dah dapat,
retain. Kita berniaga tahun ni, kalau kita bisnes kontrak, umpamanya. Tahun ni kita ada 3 kontrak. 3 customer. Tapi tahun depan, 3 customer ni kita nak pegang lagi. Bisnes kita kecil lagi. Tapi tahun depan kita nak tambah 1 lagi customer atau 2 lagi customer supaya tahun depan kita ada 5 projek. Begitu juga kedai makan. Yang selalu datang 500 orang. Pusing-pusing 500 orang. Yang mana yang baru datang, orang recommend datang sekali, dah kenal. Oh, dah tahu hati budi kita punya pekerja, hati budi sedap tak sedap makanan tempat kita. Lepas pada tu barulah tadi transaction dia datang sekali beli. Dia mungkin tak datang lagi dah kalau kita tak pandai. Tapi customer service ni membuatkan dia datang balik. Bila datang balik barulah kita ada relationship. Relationship itulah yang akan membuatkan dia loyal. Datang balik, berulang. Pelanggan kita yang 500 tadi, sekarang pada tahun depan dah jadi 600. Dulu kita meniaga 10 meja, sekarang kita meniaga 15 meja. Inilah customer service. Apa dia customer service? Yang simple-simple customer service, senyum. Kalau kenal nama customer, sebut nama Ali. Abang Ali nak makan apa? Kan? Customer service ni tak susah, tapi kena faham supaya kita tak lari. Ini kita bangga pula dengan kaki tangan kita yang bergaduh dengan customer. Kononnya customer tu mengarut, customer tu melampau, customer tu lebih-lebih banyak songeh. Padahal kita yang membuatkan customer tu jadi banyak songeh dan lebih-lebih dengan cara kita yang mungkin acuh tak acuh. Itu last lah dia datang. Habis bisnes tu memang dia dah tak datang. Itu tak apa lagi. Dia bawa mulut. Orang lain tak nak datang lagi. Tahu-tahu kedai kau tutup. Kan? Ada banyak kedai buka. First few month, ramai orang. Lepas tu senyap. Lama-lama tutup. Kenapa? Bukan orang bomoh. Bukan sebab tak ada ayat apa tu yang gantung tu. Bukan sebab pelaris. Bukan. Kau tak pandai jaga pelanggan tu lari. Normal 50-60% pelanggan lari sebab sikap pekerja yang acuh tak acuh. Yang lain pelanggan lari sebab mungkin dia datang pada jauh. Mungkin dia ada kedai lain yang dia prefer. Kadang-kadang dia datang. Bukan sebab dia tak suka kita. Tapi yang sebab pelanggan lari langsung tak datang balik adalah sebab kita acuh tak acuh. Dan biasanya pekerja kita tak layan pelanggan kita dengan betul. Itu tip yang nombor 1. Customer service ni senang ya. Sopan santun. Kalau customer call, suruh janji return call, ada tinggal pesan, return call. Itu customer service. Ada nama ingat, sebut nama. Itu customer service ni yang asas. Senyum. Kalau online, apa sekarang orang pakai? Emoji. Emoji pun sekarang, kalau Shopee, emoji gambar monyet. Okay. Monyet cakap, thank you. Itu customer service. Customer service online. Lain customer service, tepat janji. Janji esok nak hantar, esoklah hantar. Kan? Lagi satu customer service, kalau kita ni tak dapat nak handle, kita bagi cadangan. Macam mana nak handle? Kita bincang. Itu customer service juga. Menyampaikan maklumat yang lengkap. Tidak, ini jual dekat Facebook, PM. Berapa harga? Dah lah salah. Tak bagi tahu harga. Orang meniaga barang kena cakap harga. Suruh PM harga. Kau kena cakap lah harga. Customer service, maklumat dia mesti lengkap. Jadi bila kau buat orang ragu, memanglah orang suka barang kau. Tatah orang tengok barang kau dekat Facebook tu, dia pergi check pula kat Shopee, dia beli kat Shopee, lagi murah. Itulah silap. So, itu yang basic customer service. Customer service yang advance sikit, yang ke depan sikit, dia di bawah CRM, Customer Relationship Management atau perhubungan pelanggan. Dia ada satu topik pengetahuan pelanggan. Kita nak ada ilmu tentang pelanggan kita. Kita nak tahu siapa pelanggan kita. Contoh,
Kita pergi Tesco, kita pergi Aeon, pakai kad. Dia tahu. Dia tahu kita beli apa. Beli kicap. Kicap apa? Kicap Jalin. Chili sauce brand apa, dia tahu kita beli. Jadi pengetahuan pelanggan ni, dalam customer service punya extension ni, kita nak tahu apa barang pelanggan kita pakai. Ini kalau dalam retailing business lah, contoh. Jadi kita tahu customer ni suka makan kicap, suka makan chili sauce, suka beli margarine. Jadi Tesco dia buat margarine dia sendiri. Dia suruh kita beli margarine dia. Dia suruh kita beli chili sauce Tesco. Dia suruh kita beli kicap Tesco. Begitu juga apa lagi kedai supermarket. Kebanyakan dia pakai kad. Dia itu membership royalty. Sebenarnya dia nak ambil data. Memang dia bagi point. Dia bagilah sikit. Tapi dia dapat data kita. Cara kita beli, apa kita makan. Jadi kalau dia ada email kita, dia hantar email kita yang berkaitan saja. Kalau kita suka minum Vitagen, mungkin dia ada geng lain yang diuntung banyak sikit jenis air yang macam Vitagen tu. Dia recommend yang tu, yang dia untung lebih. Dia menggunakan maklumat daripada yang dikumpul, data tadi dikumpul dalam cara pelanggan berinteraksi beli belah. Dia proses data tu jadi maklumat. Maklumat ni proses lagi, dia jadi apa? Dia jadi knowledge, customer knowledge. Yang kita nak tahu ni customer knowledge. Knowledge of the customer. Dari knowledge tu kita boleh buat analisis. Di mana kita nak masuk barang kita, di mana kita nak ambil untung lebih. Kita dah tahu cara customer belanja ni. Jadi dalam semua bidang sekalipun, bukan kata retail, makan minum. Kalau kata restoran sekalipun, kita dah masuk kedai mamak tu dah tahu kita minum air apa. Dah lah dia tahu nama kita. Dia senyum, kalau tak tahu nama kita pun dia panggil abang. Abang mau minum sama ke ini hari? Kan? Jadi, dia tahu kita nak makan apa. Roti canai, roti tampal. Kan? Dia dah tahu. Okey, seri ya. Jadi, dari situ, dia boleh promote lain pula. Okey, tapi dalam restoran ni, dia lebih pada retain macam tu je. Dia macam nak loyalty macam tu. Tapi kalau yang lebih advance punya business, kita nak customer knowledge. Cuma dengan restoran tadi, customer knowledge dia tahu nama kita, knowledge. Dia tahu kita makan apa, kita suka apa. Beberapa dish makanan yang kita suka, dia tahu. Ini hari mau makan apa bang? Kan? Jadi, ini membuatkan kita rasa seronok untuk datang balik. Bila kita datang bawa kawan kita, kita bangga orang restoran tu kenal kita. Dia ada dengan kawan-kawan kita. Kan? Jadi, bisnes pun tambah maju. Kawan kita pun seronok. Kawan kita pun datang lagi. Dia recommend lagi. Macam itulah dan seterusnya. Jadi, saya rasa sebelum kita dah jadi pening, saya nak stop. Okey, sampai di sini saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya ada banyak topik kali ini. Memang banyak topik lah kalau management topik. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita akan bincang lagi tentang bisnes. Macam mana nak majukan bisnes kita. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.